Silakan. Terima kasih kepada Tuan Speaker. Izinkan saya untuk mulakan ucapan ringkas ini dengan sabda junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'al an arba'. Seorang hamba itu kekal di hari kiamat tidak bergerak hingga ditanya padanya 4 perkara. Saya hanya pilih satu daripada 4 itu, Tuan Speaker, iaitu an jasadihi fima ablah. Ditanya tentang jasad dia, di mana dia telah, bagaimana dia telah jaga tubuh badan dia. So itu adalah satu aspek penting sebagai seorang Muslim juga. Ia bukan soal polisi sahaja, tapi dia satu tuntutan. Begitu juga dengan hadis yang satu lagi, iaitu irtanim khamsan qabla khamsin. Rebutlah 5 peluang, ya, selepas kamu hilang 5 peluang itu, iaitu sihataka qabla saqamika, sihat kamu sebelum kamu sakit. Baru saya boleh start saya punya point. Silakan. Saya hanya ada 2 saja. And the last point saya akan anggap ianya sebagai game changer atau pengubah faktor kepada isu kesihatan yang kita sedang hadapi. Pertama, saya ingin sentuh tentang apa yang dinamakan sebagai social determinant of health. Dalam buku ini ada disebut bahawa dalam konteks social determinant, maknanya faktor sosial yang lebih besar menjadi penentu kepada kesihatan. Manakala yang betul-betul dikatakan sebagai faktor yang 20% sahaja yang menjadikan penjagaan kesihatan itu, healthcare, sebagai dia punya peratus. Yang lain tu 40% faktor sosioekonomi, 10% persekitaran fizikal, 30% tingkah laku kesihatan. Jadi ini membawa saya kepada 2 serampang mata, iaitu pertama, bila kita bicara tentang kesihatan, saya mohon dalam kertas putih ini dilanjutkan perbincangan secara rentas kementerian. Kerana it is all in one. Health adalah semuanya dalam satu. Saya boleh bagi contoh yang mudah. Kalau kita lihat faktor ekonomi sesebuah atau seseorang itu, maka dikatakan lebih teruk kedudukan sosial dia, maka kedudukan kesihatan dia pun semakin worse. Ya, itu faktor dia. Begitu juga tentang tempat kerja, diskriminasi, dan kita bercakap sekarang tentang social health. Dan lebih penting ialah akses kepada nutritious food. Akses kepada nutritious food yang selalu dikaitkan, kalau nak pakai sayur yang organik, contohnya sayur yang mahal-mahal, itu orang kaya saja mampu. So ini membawa saya kepada satu lagi faktor, dengan mengkaji social determinant health ini, factor health ini, bawa kita kepada isu inequities. Bermakna di sini berlaku satu kesenjangan yang sangat besar antara orang yang miskin yang tidak dapat akses kepada good food, healthy food, nutritious food. Yang satu lagi, oleh kerana dia banyak kemampuan, maka dia boleh akses, dan ini secara apa kita kata hubungannya boleh melanjutkan umurnya contohnya. Sedangkan yang ini we deprive. Kita telah mengharamkan dia daripada mendapat akses kepada healthy food and nutrition. Why? Because the cost. So saya harap Kementerian Kesihatan juga perlu bekerjasama dengan Kementerian Pertanian. Contohnya, hari ini food security satu hal, tapi good nutritious food satu hal yang lain. Macam mana hari ini junk food, macam-macam junk food yang merosakkan anak-anak generasi muda kita. Adakah satu ketegasan, dan the most killer yang membunuh ramai kita ialah sugar. Sugar ni sebenarnya adalah racun putih yang membunuh ramai rakyat Malaysia. Apakah kementerian tidak melihat satu pendekatan dengan menekan mereka ini supaya dapat kita kurangkan sugar intake? Saya boleh pergi lagi, tapi oleh kerana saya nak masuk satu poin lagi, saya hanya tinggal lagi 2 minit. Saya nak masuk satu poin lagi, iaitu yang saya anggapkan sebagai pengubah angka ataupun the game changer. Apa dia? Ini ramai dah sahabat-sahabat ahli senator kita, rakan-rakan dah sebut, iaitu tentang apa yang dikatakan sebagai National Health Financing.
National Health Financing inilah game changer dia sebenarnya. Dan kalau kita tengok dalam buku Madani ni, dia kata apa? Di dalam keutamaan membangun negara madani, dasar keutamaan apa dia kata? Memperkenalkan sistem bantuan penjagaan kesihatan nasional atau skim insuran kesihatan nasional yang bersesuaian. So there you are, ini ada satu poin besar yang kita kena take up from there, iaitu National Health Scheme ataupun insurans ini. Saya very practical, Tuan Yang di-Pertua. Kalau kita tak boleh buat secara menyeluruh seperti Taiwan yang sudah mula daripada tahun 90-an, kalau macam Amerika, macam UK National Health Scheme dia, well, kita boleh bermula dengan meletakkan sasaran. You must remember, we are the aging nation. 15% of our population are aged people. Yeah? Saya mungkin termasuk juga lah. So, 15%, you know. So, kenapa kita tidak mulakan kesungguhan dan keazaman yang disebut dalam Madani ini, dalam buku Membangun Bersama Malaysia Madani, kenapa kita tidak mulakan dengan bersasar? Bersasar makna kita tumpukan kepada yang aging ni, yang tua-tua ni, yang mereka perlu kepada satu National Health Scheme yang ditanggung oleh kerajaan. Dan kita luaskan dan kita jadikan sebagai pilot project ni sebagai voluntary. Ada orang yang nak tolong, ada orang yang mungkin saya nak tolong mereka dengan saya memberikan saya punya potongan gaji contohnya. So, kalau boleh, saya tidak lihat lepas daripada tahun 2000 tak silap kita ada bincang di parlimen. Tuan masih ingat atau tidak pasal insurans National Health Scheme ni. Lepas tu macam mana ke tak jadi. Tapi saya kira kalau kita boleh spark balik tajuk ini yang bagi saya adalah game changer. Kalau itu boleh berlaku, ini kita kata betul Kertas Putih ini telah berjaya melaksanakan satu yang betul-betul praktikal kepada rakyat. Kalau tidak, kita akan terus kekal kesanjangan di antara yang miskin dengan yang kaya dalam bab kesihatan, dan itu merupakan tanggungjawab kerajaan untuk memastikan tidak ada kesanjangan di antara yang miskin dengan yang kaya di dalam kemudahan kesihatan. Sekian, terima kasih. Tuan Yang Pertua. Terima kasih, Yang Hormat. Sekarang saya ingin